Okay guys, hari ni kita live sebab itu hari ada orang kata suara tak kuat. Ni dah cuba kuat ni. Sebenarnya kuarantin 14 hari baru lepas check tadi, baru lepas swab tadi. Okey, hidung rasa dah berlari dah ni. Okey. Ni sistem yang saya nak kata NFT tak NFT, nak kata DFT tak DFT. Saya kacutkan dua lah, NFT baru DFT. Okey, air dia mengalir. Setiap sejam dia akan mengalir selama 15 minit. Okey, dia akan masuk macam biasalah, macam saya terangkan itu hari. Itu hari kita tengok pokok-pokok kita kecil lagi kan. Okey, ni sekarang daun kesom saya baru je tanam, tak tumbuh-tumbuh lagi tu. Okey. Ni bawang. Okey, bereksperimen dengan bawang. Okay, ni pegaga yang tu hari yang tak nampak rupa tu. Sekarang tengok akar dia. Ni lah akar dia. Akar yang menyerap air. Makin lepas ni dia akan makin banyak akar. Okey. Ni sekarang ni pokok pudina. Pokok pudina. Okey. Pokok pudina pun tengok akar dia. Okey, dah menyerap. Okey, ni pokok kobis. Pokok kobis ni dia layu sikit sebab semalam saya buat pecah. Dia sebenarnya ada 4 pokok saya pecahkan. Ada 3 pokok saya pecahkan jadi 3 ni lah sebab kobis dia kan besar. Jadi dia layu sikit lah sementara akar dia baru nak tumbuh balik, nak stabil balik. Okey, lepas tu kita tengok cak sawi yang kecil tu apa dah jadi besar. Minggu depan ni dah boleh tuai ni Pak Coy ni. Ni Pak Coy ni dah boleh makan minggu depan. Okey, ni daun sup. Daun sup ni saya ambil batang yang saya dah sup dia tu, kita dah ambil daun dia, kita ambil batang dia yang dengan akar tu, kita trim sikit akar, tengok dia dah keluar akar putih tu. Dia dah mula menyerap nutrien ni. Asalnya tak ada daun ni. Dalam masa 3 hari dia keluar daun macam ni. Okey. Ni saya baru letak lah. Saya gunakan rock wool. Saya guna rock wool semai ni, baru seminggu semai. So inilah kita tengok lah macam mana kejadiannya nanti pakai rock wool. So saya tak payah pakai pebble lah sebab tujuan kita pakai biji-biji pebble tu untuk dia pegang pokok. Nanti macam bila dia dah pokok dah besar pun saya akan keluarkan pebble tu sebab dia dah tak perlu kan nak pegang buat apa lagi kan. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Ini adalah pokok cincau hitam. Ni saya ambil batang dia daripada pokok sini. Ni pokok yang tanam kat tanah, cincau hitam. Okey, saya potong sikit. Saya buatkan secara hidroponik. Dalam seminggu ni akar dia dah keluar daripada tak ada akar langsung, dah keluar. So kita tunggu je lah dia membesar. Okey, ni pun pegaga. Ni kangkung yang saya pindah, dia dah agak besar itu hari. So dia tak berapa nak subur. Yang ni yang saya pindah masa dia kecil. Okey, ni atas ni saya yang sistem kacukan lah, kacukan NFT DFT yang semalam baru siap. Saya dah kurangkan tanah kat bawah ni, saya kurangkan melainkan pokok-pokok yang memang bertanah. Okey, saya dah kurangkan. Saya buat satu sistem yang baru, memang fully DFT ni lah. DFT dia maksudnya air, nutrien dia, larutan nutrien dia bertakung. Dia tak ada mengalir. Tapi tetap juga kita tak boleh buat penuh supaya dekat bahagian akar dia tu dia ada ruang untuk bernafas. Kalau kita tengok ni pun saya tebuk lubang-lubang halus, tapi pastikan nyamuk tak boleh masuk. Halus ni nyamuk pun tak boleh masuk supaya ada oksigen masuk pergi pada akar. Okey, pokok dia memang memerlukan karbon dioksida tapi akar dia memerlukan oksigen. Ni kangkung yang itu hari kecil ni. Snonet tu dah besar dah, saya pindahkan ke bawah. Layu sikit sebab tengah hari. Tengok akar dia. Okey, akar dia. Okey, dah macam rumput rumpai. Okey, lepas tu kita tengok. Ni pokok labu. Fully hidroponik. Okey, memang awal-awal lah saya buat memang hidroponik dekat labu ni. Nak makan pucuk je, bukan nak makan dia punya labu pun. Okey. Ini lubang-lubang yang kosong ni saya tutup dengan bekas yang kosong supaya tak ada masuk nyamuk. Nanti dia bertelur, dah satu kerja pula. Tak padan dengan COVID, denggi pula dapat. Okey, nanti saya akan pindahkan daripada atas ni nanti bila akar dia dah boleh berdikari, kita akan pindahkan ke DFT lah. Okey, ni adalah pokok apa ni? Ulam raja. Okey, dah agak membesar kat sini. Kita tengok akar dia. Tengok. Berapa? Kau nak kata sedepa ke apa? Okey. Ni akar dia lah yang nak mencari makan ni dalam ni. Okey. Bila akar dah panjang gini bolehlah kita letak kat sini. Okey, ni anak-anak yang baru saya semai seminggu ni. Okey, anak-anak pokok ada
ada sawi dengan ada salad. Salad. Okey, yang lain ni yang dalam pasu-pasu coklat ni yang pakai tanah lah. Memang fully tanah lah. Kita tengok. Okey, ini adalah alamak patah lah pula. Alamak, makan ratah je lah. Okey, nak buat macam mana kan? Okey, tak apalah. Biarlah dia. Dia dah patah jadi baja duduk kat sini. Okey. Macam ni pokok yang pakai tanah. Okey, ni kalau kena bayam Brazil lah. Bayam Brazil tak berapa cantik kejadian dia sebab tak tahulah tanah ni tak cukup subur ke apa ke. Tapi semalam dah petik lah, dah selamat dah masuk dalam nasi goreng. Tapi kita tengok kejadian bayam Brazil ni yang pakai tanah yang sama saya ambil yang pucuk dia tu. Kejadian dia kita tengok bila pakai hidroponik macam mana kejadian dia. Okey, bayam Brazil. Kita tengok ni. Akar dia mencanak. Okey, ni kita tengok pokok dia merimbun. Okey, usia sama je tadi. Sepatutnya memang dah. Kita tengok daun dia. Daun dia macam mana besar dia. Okey, memang cantik sangat kilat-kilat macam ni. Okey, nak ambil pun sayang. Okey, kita tengok macam mana hasil hidroponik dibandingkan dengan tanah. Lepas tu kemas bersih. Okey, ni tempat yang ada biru tu tempat lepak santai tidur. Macam nak baring-baring dekat balkoni ni tingkat 2. Okey. Lalang dah kena kuarantin 14 hari, tunggu result. Okey, ni yang pakai ni dapat giveaway tu lagi lah. Ni pakai hydropot. Ni first time saya buat hydropot ni. Ni ada cili kampung. Saya tanam cili kampung. Okey, ni cili kampung. Kita tengok macam mana kejadian dia nanti. Okey, ni bila hydropot saya kena pakai dengan kokopit lah. Okey, hydropot kokopit, nutrien sama, bajet AB kat bawah ni. Okey, ni kokopit. Okey, yang ni kobis pakai tanah. Pakai tanah. Tengoklah dah sebulan lebih ni macam ni lagi kejadian dia. Okey, kita tengok bandingkan dengan yang hidroponik nanti macam mana kejadian dia. Okey, ni itu hari yang saya isi penuh kan sampai takat ni kan. Dah 2 minggu kejadian dia ni. Dah 2 minggu air dia masih lagi tak banyak pun pakai nutrien pun sebenarnya air ni. Sebab jimat air ni mungkin kalau satu tong ni 2 kali tanam ni, 2 kali tuai pokok ni baru dia habis diserap oleh pokok. Tak banyak pun. Okey. Nanti saya akan buat video lah macam mana cara nak buat ni. Okey, ni sistem ni saya gantung je ni. Okey, saya gantung supaya dia boleh kena cahaya matahari. Dia sebenarnya tak perlu nak direct biar panas pun apa dan sebagainya. As long as dia boleh dapat cahaya matahari untuk proses dia punya makanan. Ini yang tak jadi sikit ni. Pokok apa ni? Pokok apa Alah, yang macam daun sop tu. Daun ketumbar. Tak berapa nak cantik sikit lah kejadian dia. Memang masa semai tu pun dia dah memang ni. Okey, ni macam ini tak tahulah kenapa lah dengan daun kesum yang ditanam ni tak keluar-keluar lagi akar dia. Selagi akar putih tak keluar, selagi tu lah saya akan risau. Bila akar putih tu keluar, baru rasa tenang. Okey, ni memang kalau ni yang ni kalau saya kena maintain dia kat atas ni sebab pokok pudina ni bila dia dah besar merimbun dia akan menjalar ke bawah ni. Sampai ke bawah lah. Sama juga dengan ni, spesies ni. Gaga ni dia akan merimbun penuh, dia akan ke bawah. Okey, selagi kita tak petik nanti kita akan petik buat ulam kan. Pegaga saya ada 2 bekas, tak nak banyak-banyak. Yang ni je. Bila kita petik hilang kita tanam yang baru lagi. Sebab tu saya dah semai siap-siap. So minggu depan dah tuai yang ni. Yang tu dah siap boleh pindah. Lagi 2 minggu dah boleh makan lagi. Macam tu lah kitaran dia supaya sayur-sayur rumah kita ni tak betul. Okey, ini adalah rumput Beijing. Rumput Beijing ni dia adalah tumbuhan herba. Kita tengok akar dia. Okey, tumbuhan herba. Okey, ni kita tengok je dia macam ni, macam hidup segan mati tak mau. Lepas ni bila semuanya dah sempurna, dia akan penuh ni merimbun dan saya akan pindah ke bawah lah dengan adik-beradik dia kat bawah ni sebab dia jenis membesar gitu kan. Jadi letak kat bawah is better lah. Okey, ni pun dah berpucuk banding dengan saya tanam kat tanah. Tengok kejadian nak tanam kat tanah pupuk Beijing tak berapa nak cantik lah. Tak tahulah apa masalah baja ke tanah ke. Yelah, tanah pun campur-campur kan. Sebab tu saya malas nak tanam tanah. Bila tanah tengok lantai kita pun jadi kotor. Tu kotor.
tanah. Bila dah tanam, bila kita siram, air dia keluar dengan air tanah sekali. Tu yang kata sistem hidroponik ni lagi bagus berbanding dengan tanam dekat tanah. Ni kangkung ni sehari 2 lagi ni dah boleh tuai. Okey, untuk kangkung, kalau nak tuai kangkung tak payah susah, potong je. Potong kat bawah ni. Lepas tu biarkan lagi tunggul dia tu, nanti dia akan tumbuh anak kangkung yang baru. Macam tu lah, kangkung senang nak ni. Sebab tu lah kalau orang kata apa, tanam hidroponik permulaan pakai kangkung, you never fail lah. Kalau fail juga tu maknanya lupakanlah hasrat untuk buat hidroponik. Sebab kangkung lah paling senang untuk buat hidroponik. Yang lain-lain tu kita kena usaha lebih. Ni pokok sawi ni. Okey, saya letak sebelah-sebelah. Sawi ni yang kecil ni usia dia sebaya dia ni. Ni sebaya ni. Saya pindahkan masa dia kecil macam ni, saya pindahkan dari tanah lah, saya semai kat tanah. Saya pindahkan dalam tempoh seminggu jadi macam ni. Yang ni. Ni baru saya ambil sebab dah buat yang baru, ada tempat kosong. Saya pindahkan lah, letak ke sini. Untuk sawi-sawi yang dari tanah tu, kesian pula tengok dia. Tak berapa nak membesar dengan jaya dia. Tak apalah, kita bagi ruang dia untuk hidup dengan baik. Kita juga beli makanan. Okey, tu je lah perkongsian untuk hari ni. Nanti kita berkongsi tentang cara-cara nak buat pula. Tapi nak buat tu saya perlukan orang lah untuk ambil video kan. Jadi tak boleh nak kongsi lagi. Sebab kalau ikutkan ni semalam baru siap ni. Ni saya pakai pipe. Saya recycle batang pipe. Yang ni macam ni saya beli 4 inci punya UPVC. Ini UPVC yang saiz 8 inci. Yang daripada yang tepi tu tapi dah jatuh. Rumah orang lain punya, bukan rumah ni. Dah jatuh, saya ambil, tebuk, tapi dia punya end cap tak ada. Apa saya buat? Saya simenkan lah tepi ni saya simenkan lah. Simenkan. Nak bagi cantik, bagi kemas. Sebab ni bila orang tengok depan-depan ni kan cantik, saya spraykan lah color silver. Bila silver ni dia memantul cahaya, dia tak akan serap cahaya lah. Maksudnya dia serapan cahaya dia sikit. Maksudnya kalau serap panas pun dia tak adalah sampai dalam ni jadi panas, sebab dia pantul. Sebab tu tujuan dia kita pakai UPVC. Sebab tu kita tak pakai PVC biasa yang color kelabu tu. Bila gelap batang pipe tu, dia akan serap lagi banyak haba bila panas. Jadi akar pokok akan jadi lemah bila nutrien dia panas dan sebagainya. So ni saya spray color silver. Kebetulan ada spray yang dah lama dah. Kalau makanan dah expired dah bertahun-tahun berkurang lamanya tak pakai, saya spray lah color silver. Sebab asalnya ni color dia color pink kan, ikut color dinding yang cat simen tu buruk ya, barang recycle. Jadi saya color silver bahagian depan je, kat belakang ni tak ada pun, dah tersembunyi, orang tak nampak pun. Tu biar nak jimat cat kan, nak jimat spray color silver, nampak dia cantik sikit. So ni macam saya cakap lah tadi, lubang-lubang ni untuk tujuan apa, bagi dia oksigen, tapi jangan besar lah supaya nyamuk tak boleh masuk dan membiak. Jadi kalau dia membiak jadi denggi. Okey, nanti kita akan update balik bila saya tuai nanti. Bye.